Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu, wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa ilham ta'wil wa ilhamna al malaikatal mukarrabin. Alhamdulillah, kita berada jadi satu kesinambungnya ataupun hubung hak semalam di beberapa ayat lagi, dan alhamdulillah subuh tak ni pun kita dengar seorang imam kita rakaat yang kedua dalam surah Al-Munafiqun, sama yang surah yang kita sedang pelajari. Mudah-mudahan perhimpunan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik masa yang kita sanggup duduk sebentar menjadi satu amal yang besar, iktikaf, dan dia disyahid di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka ada lagi 3 ayat sahaja untuk mengakhiri surah Al-Munafiqun. Maka kita tengok dah semalam tafsir yang semalam, sebelum ni, yang mana diceritakan sifat-sifat orang munafikin. Sifat munafikin puratanya, umumnya orang yang menetel apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga tak suka nak bantu, nak tolong, suka nak menghalang ataupun nak kat kuang semua. Itu sifat perangai orang munafik. Dia tak ada tengok orang buat kebaikan, dia hasad deki. Sedangkan bagi orang mukmin ni, kalaulah deki hanya dibenar hanya 2 cara sahaja. Yang pertamanya, kita boleh deki kepada orang yang Allah Ta'ala kurnia ke dia harta-harta. Kamar dia, kita deki, dia tengok dia, Allah kaya dia tu dah, infak semua, bantu di jalan Allah SWT semua. Yang kedua, orang yang dibagikan manfaat ilmu dia, tak kira lah dia berada dalam majlis ilmu kecil-kecil gini, dia klik di rumah, royak ke orang, nasihat ke orang, mencontohi orang, maka itu adalah bentuk ilmu-ilmu yang dia sebar. 2 golongan ni sajalah boleh kita nak deki. Maka setelah mana 9 ayat yang sebelum ni, kita dengar dah sifat-sifat al-munafikin. Dia bantah ataupun menetel, buat halangan kepada dakwah Nabi, dan dia buat masalah sehingga ada pertikaian di antara para sahabat lah, seperti kita dengar semalam. Maka penghujung ayat ni dalam surah ni, Allah Ta'ala mari tazkir, mari memperingat kepada hamba-hambanya supaya tak seria diperangai serupa dengan orang munafikin. Allah Ta'ala memperingat kepada kita supaya kita menjadi orang yang berlomba untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, kerana dunia adalah fitnah, ibtila. Dunia adalah benar sementara sahaja, yang mana bagi orang mukmin dia kena selalu merindu mencintai akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala bagi warning, bagi peringatan, mentazkir kepada orang-orang beriman supaya la tusyrikum, tak sesuai kita terlampau menyibuk dengan gapo? Harta benamu dan anak binamu. Supaya satu ayat itu kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu tu sebagai fitnah. Sebagai fitnah, benda yang boleh membawa kepada kamu tu siapa tak kesijik.
supaya orang nego dah. Dengan harta sikit saja dah. Dia tak ada tutup itu. Perangai orang beli pun sepatu juga. Dekat-dekat orang nak migran kita tu, dia nak orang beli. Kita nak ngisi pemain. Dan kadang-kadang anak kita juga boleh memfitnah kita, tak boleh kita pergi sijik juga. Dia nak ikut dia, kita nyanyi dia, sehingga siapa kita pun tak boleh pergi rumah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka di sini Allah Taala ayat kita ajak nada ta'ala al-mu'minin liyasahulahum alla takun halahum kahal munafikin. Allah Taala ajak kita supaya kita menjauhi sifat perangai serupa dengan perangai-perangai orang munafik. Sebab mereka mengutamakan dengan dunia, sibuk dengan dunia. Tapi kita ni Allah Ta'ala suruh kita ni beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tak suruh kita ni buat uya dia harta kita dan anak kita ni, menyibukkan kita sehingga kita ni tercuai daripada an zikrillah wa adal faraij wa ijtina'in nawahi. Wa kita ni apabila tak ingat Allah Ta'ala, kita mencuai daripada menunaikan faraid, perintah Allah Ta'ala, benar fardu-fardu, wajib-wajib, tak kira lah wajib mali ke wajib dari segi jismiah kita dalam ibadat pada Allah Ta'ala, dan jauh daripada nawahi dia. Dan suruh kita ni ikthar min ta'atihi, suruh pada kita ni banyak memperingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati padanya dan mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jenis-jenis benda yang membuat kita ni dekat dengan Allah Taala, khususnya kita tunai faraid maya semua fardu dah, dan nawafil kita termasuk semua so kita ni banyak amal-amal yang membuatkan kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah suhai Allah Ta'ala, takut-takut kita ni jadi hal kita ni super dengan hal keadaan orang munafikin. Maka tu ayat wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa-siapa kalau rasalah diri dia ni mencuburi ataupun sibuk masuk diri dia terjerumus dengan benar zinah dunia, dengan harta dunia, dengan anak pinak, buat dia ni makin menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tidak melarang seseorang hamba Allah Ta'ala ni nak jadi orang berjaya di segi dunia. Tapi Quran suruh kita wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran Allah Ta'ala suruh kita ni berlomba, ibtigha, berlomba untuk apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala akhirat, ala yang kekal abadi. So kita sibuk berlomba urusan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah benar tu faraid, benar fardu-fardu semua. Tapi dunia ni Allah tak sikit lah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupa bahagia untuk nak sungguh dunia. Sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW dia kata dunia ni bukan tak penting, tapi sebelum urus akhirat dulu. Dunia ni sehingga Nabi kata kalaulah mu tahu tak esok nak berlaku kiamat, dalam tanganmu ada sepohon kayu, mu tanahlah. Kalau kita tahu esok nak berlaku kiamat, isu tanah lagi kayu. Pasal tanah sepohon kayu ni dia menjadi jariah. Jadi benar-benar yang mana faedah kepada orang yang ada di belakang kita. Supaya itulah kita hari ni cik mudah dah. Kita nak pangkil pohon dia, nak pangkil wah gapo, bukit air kita tanah. Kadang-kadang pohon dia tu 40 tahun dah. Bekas tok cek tok ni moneh kita tak tanah. Tapi benda tu siapa hari ni boleh makan. Bukanlah tupai saja boleh makan, kita sendiri boleh makan. Itu hasil daripada tanaman orang tua dulu. Bermaknanya Islam tak nak tolak nafi ni untuk ada orang kaya. Sungguh pula nak ada orang kaya. Sebab boleh banyak manfaat tolong orang lagi. Sebab apabila kita jadi orang yang orang panggil mu'tadil, pertengahan, wasatiyah, akhirat berlomba semua. Bangun bersubuh, bertahajud, semaya, nawafil, sunat bersubuh 2 rakaat. Dia tahu nilai semua kebaikan. Mari masjid, sudah masjid, baik baca duha. Mari duha sudah di rumah ke masjid. Lepas zikir wirid azkar nabawi, dia mula bersungguh dengan hidup hari dia bekerja. Dengan niat untuk cari kredit Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rezeki halal untuk anak keluarga dia. Maka semua akhirat belaka dunia. Akhirat belaka. Walaupun kita nampak zahirnya
hijau dunia. Sebab apa? Kalau lah rasa Islam hanya suruh kita buat akhirat saja, tak akan jadi orang yang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Dah. Apabila kita berlomba akhirat, dah. Lepas tu kita buat asbab rezeki dunia, tak menolak dunia, semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang songlok dua alai. Barulah kita boleh, Allah Taala suruh kita sini wa anfiqu mimma razaqnakum, menginfaklah. Kata Qurtubi sini, dia kata kita tunaikan faraid dia lah. Al-faraid dia iaitu Qurtubi kata dalil wujud untuk kita, wajib untuk kita ni segera dalam membayarkan zakat. Dah. Ada dalam tafsir bahwasanya wahai orang beriman sini, lepas dah beriman mula, dari atas mula wa anfiqu, bagilah mimma, sebahagian daripada apa yang Tuhan beri dekat kita. Bukan Tuhan minta semua kali. Zakat 2/5 ya. Bukan banyak ni. Tapi dengan jumlah banyak, ya dia musyaqqah, dia berat untuk nak bagi, nak bayar zakat. Bagitulah kita nak infak pun, bukan Tuhan minta semua. Kita hijrah 23 atau 15 kok, Tuhan minta semua ni. Tuhan minta hanya sebahagian daripada Tuhan kita. Kita kena rasa kita bangun tidur pagi ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula sekali kita nak alhamdulillah ahyana, Tuhan bangun kita, bangun daripada tidur dalam keadaan kita, badan kita semua ni boleh gerak-geri belakang. Tuhan modal besar kita semua ni, harta besar sekali, tidak ada besar lebih dari lagi, iaitu Tuhan sok-sok orang badan dia sihat, bangun tidur boleh celak mata, hidung boleh hidup lagi, tangan boleh gerak cari rezeki lagi, kaki boleh jalan lagi. Itu adalah sebesar-besar rezeki, nikmat. Allahu Akbar. Ada kali kita bangun tak habis, bangun tidur tak ada kerja gapo, nak buat gapo. Kita ada modal besar. Sebab apa? Orang yang bangun tidur sehat badan dia ni, Nabi kata supaya dia ada segala-galanya atas dunia. Semacam mana Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu quta yaumi fa ka'annama hizat lahud dunya, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Siapa-siapa bangun tidur aminan fi sirbihi, bangun tidur tempat dia keliling rumahnya tak ada bakar, tidak ada peluru bedil mari separa hinja, tak supaya dengan seria rumah, tak balik orang, tak hantar caruak mari. Aminan fi sirbi mu'afa fi jasadihi, badan dia ni gerak gila semua. Banyak orang bangun tidur atas dunia ni amal perut, kita tak tahu ya. Lepas tu Nabi kata indahu quta yaumi, dan kita ada sesuatu makanan. Bukan ada banyak makanan supaya kita ada lah ni. Bangun tidur nasi kerabu ada, hak makan nasi minyak ada, nasi kawan kahak makan ada, bukan. Nabi kata indahu quta yaumi, ada sesuatu makanan, fa ka'annama hizat lahud dunya. Nabi kata Allahu Akbar, supaya kita ada segala-galanya atas dunia. Cuba bayar pinjam mata. Kalau kita bangun tidur, kita tahu harta kita banyak, makan banyak lebih. Bangun tidur pak mata tak ada celak. Gapo ada dunia? Tak ada nilai langsung. Bangun tidur sebelah angin tak boleh gerak. Bukan tak boleh gerak supaya dengan sari, tak boleh tidur supaya dengan orang ciwak sing ni. Saya orang ada yang ciwak sing ni. Lepas tu bangun tidur sakit belah, lalu kerja kejut dia. Pasal dia pagi kerja setelah mana dia baru cik vaksin, lebih lagi Pfizer yang ada sampingnya ataupun ada kangki yang hok kuat sikit efek dia dah. Maka ni atas Tuhan suruh kita ni bagi sedikit daripada apa yang Tuhan beri kita sebelum daripada datang kepada kamu kematian. Belum nak mati kena oi. Sebab apa kita dengan mati ni hablul warid, dekat saja kita dengan mati. Supaya orang dia tekak kita, mati tak hati bila. Dan mati ni kita oleh kita nak lari nak apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mati hakmu nak fikir nak lari, nak takut nak apa tu, sabar saya tak takut. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kita duduk bawah bangunnya rumah molek tahu mana jaga siapa, fa innahu mulaqikum, kematian akan mensyai kita. Sebab itulah bagi orang mukmin mulut dia sentiasa kena syahadah sama, kena afdalul zikr sama, kena mengucap la ilaha illallah sama, dan afdalul doa hadis duduk sekali dua ni dah. Kena kata alhamdulillah sama. Sebab bila kita tak kata alhamdulillah semua kita kufur apa yang dibagi oleh Allah Taala.
Sebab kata Tuhan yang kita beri ni minta daripada sebahagian apa yang Tuhan beri dari kita. Kalau zakat pun 2/5 sahaja. Maka perangai-perangai orang hak nak mati ni dah, ataupun orang beriman semua ni, benar-benar kita demo semua ni nak menyesal apabila nak mati ni, dekat-dekat nak mati, apa yang kita nak buat. Hak ni dah benar hak kita nak buat. Kalau dekat dengan mati tak ada benda lain dah. Kita nak buat, kalau kita mati dah pun kita nak bagi atas dunia mula ni, kita nak sedekah. Sebab itulah ayat ni berkaitan, orang panggil balah belawai dengan ayat sebelum ni. Sifat orang munafikin, dia perangai dia kupik, bakhil, dia suka nak menetel, tak suka nak bui. Kalau dah minta pungut di masjid, minta doa masjid, dia rasa saya nak tubik dulu. Itu perangai orang munafik. Sebab itulah benar infak ni salah satu benda yang besar. Jihad nafsi, kita kena lawan dengan hawa nafsu kita. Sebab kata infak bayar zakat ni sebagai amalan yang kena guna dua. Kena guna benar dalamnya kita. Kalau semaya akan gerak saja. Kalau zikir akan mulut saja. Tapi kalau infak ni bayar zakat ni, orang panggil kena guna duit hak saya. Supaya nak buat haji pula dah. Maknanya kita kena duit hak saya. Amal dua sini dah. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minal salihin. Inilah orang panggil fanga orang, iaitu apabila mati ni, ia kata kalaulah Tuhan boleh beri masa dia hidup dalam dunia mula pun, benar yang nak buat ni, dia nak sedekah. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Ni adik orang yang sedekah, nak patut nak minta jadi tergolong daripada golongan-golongan orang yang soleh dah, iaitu orang yang beri zakat, buat haji di atas sini, dan benar-benar lain lagi daripada nawafil, benar-benar amalan yang sunat-sunat, dan amalus salihah, amalan-amalan yang soleh dah. Maka bagi orang mukmin kena mubadirin li ajli hadha dah. Sebelum tadur mata tamutun, kita tak tahu bila mati kita. Sebab itulah ayat ni Tuhan menyeru kepada hamba dia supaya dia ni berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan infak ni amalan yang mana kita kena melatih diri kita. Mulalah diri kita dengan anak keluarga kita, jangan meluput daripada amalan infak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang ajwad, suka nak infak, nak tolong. Maka di hari ni, kalau keadaan sekarang ni dah banyak orang-orang yang berhajat dah. Maka sebab itulah berhajat, maka bagi orang yang kemampuan, dia kena tolong dah. Walaupun betul, tapi betul yang pesing ada syarat-syarat kepada orang terima betul. Sebab kadang-kadang kita hajar betul ni, buat seseorang tu punah alaqah keluarga kita, alaqah ahliyah kita punah menjadi. Maka walaupun Nabi Raya kata orang yang beri kepada orang betul ni boleh pahala ganjar siapa 18 gano. Kalau kita beri ke orang saja tu boleh 10 pahala. 10 mudhaafah dia, 10 ganjaran dia. Tapi kita beri ke orang betul ni boleh 18, lebih banyak lagi. Supaya kita beri ke orang ni 1000 kok dengan kita beri betul 1000 kok. Beri betul 1000 kok boleh kelip. Dan pahala kita tu boleh siapa ganjar siapa 18 gano. Tapi dalam keadaan itu pun kita kena tengok keadaan itu betul. Adakah orang ni betul beramanah semua? Sebab kata orang nak berteh orang ni, nak ada look ni orang ni, lepas mikir dah, dia malu nak berteh dah. Tapi hajat saudara kita, sebab itulah dah, hajat saudara kita ni besar juga dah. Maka dalam ayat ni anfiqu, so kita infak ni, dia kata Qurtubi ni dalil wajib kepada orang bayar zakat, dan termasuk semua kepada infak-infak yang lain-lain lagi. Maka sebab itulah dalam Islam ni besar mengenai zakat besar. Mana-mana tempat daerah kampung bana yang ada orang miskin, yang sesak miskin, percayalah bana tu ada orang jahat, orang fujur, orang curi, sarik, orang curi harta dia 2/5 pasti bayar zakat. Mana-mana tempat kalaulah bayar zakat, sebab Tuhan buat, Tuhan tahu dah, Tuhan buat orang kaya, orang miskin tak ada syarat dah.
Boleh tahulah kata tempat tu ada orang jahat ramai lagi tak sebayar zakat. Sebab itulah ada orang miskin. Tuhan buat belaka. Buat miskin Tuhan orang buat. Tuhan orang kaya Tuhan orang buat dia kaya. Dan orang miskin, orang susah, orang masakin, janganlah dia rasa hati. Sebab Tuhan ayat dah nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Tuhan letak syak ada kata si fulanah ni nak ada tawaran rezeki atas dunia ni ada rasa sesak mati. Tuhan ayat syak dah. Tuhan catat syak dah. Belum dia nak ditiup nyawa lagi, nak datang kepada alam dunia lagi. Tapi masalahnya ada sebahagian orang yang tak say wa anfiku sini. Tak say bayar hak Tuhan wi dia mimma razaqnakum. Inilah masalah dia duduk di orang yang Tuhan wi kaya dia dan kaya dia tak bayar zakat. Tak kiralah tanah yang dia ada 400 juta apa dia ada, dia niat nak jual, dia kena bayar zakat, dia jual dah laku dia tak bayar zakat. Semua ni adalah sebab itulah ni benda yang besar Maka ayat-ayat tersebut ni ada di antaranya Tuhan ayat larang haram daripada kita menyibuk dengan harta dan anak, kerana dia membawa kita ni tadinya ataupun kita meluput daripada benda-benda faraid, benda-benda kewajipan dan wajibat-wajibat kita. Dan seterusnya yang kedua, Tuhan larang untuk seseorang tu memperlamatkan buat haji. Dalam keadaan dia ada kuasa ma'al qudrah ala adaihi, maka baginya pun salah juga dah. Tuhan haram dah pada orang yang mampu buat haji dan dia kata dalam keadaan dia ada kuasa dia tak buat haji. Dan bayar zakat, wajib bayar zakat dah. Dan galak untuk sedekah-sedekah yang lain, supaya sedekah kepada amah, iaitu kepada al-fuqara wal masakin. Dan seterusnya ayat ni juga, 3 ayat ni juga ayat akhir tak berlaga wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sama dengan ayat tu Tuhan tak akan melamak walaupun sedetik masa daripada ajalnya, dan Tuhan akan bagi tahu apa yang kita buat, iaitu balasan selepas daripada kita mati. Maka sinilah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Al-Sirr Tafasir dia ayat gitu dah. Maka saya mengakhiri satu hadis Nabi lagi yang ada dalam buku tafsir ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat kata anak ni dah al-waladu ni thamaratul qalb. Anak-anak ni adalah buah daripada hasil hati kita dah. Kerana dengan anak dan harta kita ni waktu seseorang tu jadi orang yang menakut majmanah, dan orang mabkhalah, orang yang bakhil. Dan dengan anak dan harta ni waktu kita dia orang yang takut nak mati dah, takut. Maka tak kiralah kadang-kala anak tu qad yakun walad az-zakar wal unsa, kadang-kala anak tu daripada lelaki atau perempuan, sebab daripada anak tu waktu kita tu tak saya ada orang yang berjihad. Dan dengan sebab anak dan harta banyak tu waktu kita ni bakhil dalam nak menginfak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga sebab waktu seseorang tu jadi haznahu, waktu seseorang tu jadi pit wang, sedih, susah hati dengan sebab harta juga. Tak kira harta tu Tuhan tarik dengan Tuhan tarik dengan kebakaran ataupun rosak bankrupt atau badai dia tak sihat, dia menyesal, ataupun dia mati mufajaah, dia kejut. Benda yang dia nak buat dia tak boleh buat. Maka mudah-mudahan di beberapa minit yang kita sertai dalam tafsir pagi ni Allah Ta'ala mari kosek kita, mari tepuk kita untuk mencetus di hati kita, supaya di kita orang yang supa perangai ke hal munafikin, supa perangai orang munafikin yang bantah, yang lawan, menetek dalam nak menginfak. Dia tak suka tengok orang jadi orang suka baik tolong orang dan infak tu, dan orang yang bakhil dia suka. Maka bagi orang mukmin kena jauh daripada orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita jadi orang yang infak. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.